Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada malam ini kita sambung kitab yang kita baca petang tadi, kitab Musalli. Maka hasillah pekerjaan keberatan atas wali umur. Jadi ya ini pemerintah. Dan dosa yang besar-besar atasnya. Dosa yang besar jika tiada mereka itu, yakni pemimpin, pemerintah menghiraukan pekerjaan agama. Sekiranya pemimpin ataupun pemerintah tak ambil berat tentang pekerjaan agama, istimewa, yakni lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu dan mendirikan akan dia dengan berjemaah. Maka dalam kitab ini dikatakan bahawa hendaklah orang-orang ramai belajar ilmu agama fardu ain, terutama dalam bab sembahyang, supaya sahlah mereka sembahyangnya dan supaya termasuklah dia dalam 40 orang sembahyang Jumaat. Kalaulah dia tak tahu bab sembahyang, baca Fatihah pun tak reti, ataupun sembahyang tak tahu, mana rukun mana sunat pun tak tahu, maka dia tidak termasuk dalam 40 orang dalam sembahyang Jumaat, katanya Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Maka dalam keadaan macam itu kena belajar dia, belajarlah dia. Maka belajar hendaklah pemerintah ulul amri, maknanya walil amri, maka pemerintah tadi dia kena suruh orang itu belajar, dan disebut yang kita baca petang kemarin, boleh dikerasi. Apa makna kerasi? Kena paksa supaya belajar ilmu agama, belajar buat sembahyang, bahkan boleh diperangi. Bila saja kerajaan hantar orang, dia lawan, maka kerajaan hantar polis, dia lawan. Kerajaan hantar askar, dia lawan. Boleh tembok dia. Boleh tembok, boleh dia. Kenapa? Kerana menolak pemerintah tadi yang suruh dia belajar agama. Baik, seandainya pemerintah itu tidak menghiraukan tentang pekerjaan agama, lebih-lebih lagi mengenai sembahyang, mana-mana rakyat yang tak tahu bab sembahyang, maka kerajaan bertanggungjawab. Kerajaan bertanggungjawab. Jangan duk sibuk sangat yang pengajian tinggi, pengajian agama yang lebih tinggi tak ambil berat. Akhirnya apa? Lahirlah masyarakat yang tidak pandai sembahyang, yang tidak tahu sembahyang. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Maka akan berlakulah, akan adalah satu golongan daripada orang yang terkemudian, daripada anak cicit kita, ataupun yang kemudian daripada kita lagi, mereka itu adha'us salah, melengah-lengahkan sembahyang. Wattaba'u syahwat, kerana mengikut ia akan hawa nafsu. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan pemerintah wajib menyuruh rakyatnya mengambil berat tentang sembahyang, lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu, dan mendirikan dia dengan berjemaah. Dan hendaklah suruh rakyat itu sembahyang dengan sembahyang berjemaah. Suruh rakyat sembahyang jemaah, jangan larang rakyat jemaah. Kadang-kadang dilarangnya. Maka disuruh berjemaah. Suruh keluar masyarakat, suruh keluar pergi sembahyang Jumaat. Kerana apa? Pergi sembahyang berjemaah, pergi sembahyang Jumaat. Maka itu tugas kerajaan, itu tugas pemerintah. Lalulah disuruh sembahyang. Suruh sembahyang, dan pastikan dalam sebuah rumah dibanci. Siapa yang tak pandai lagi belajar, pihak kerajaan menyediakan kelas fardu ain percuma. Wajib kerajaan bayar pada ustaz-ustaz yang mengajar kelas fardu ain tadi. Biar percuma saja, ini tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Pastikan rakyat tidak ada buta Iqran, buta Al-Quran. Buta Al-Quran lebih bahaya daripada buta huruf. Tak pandai baca Al-Quran lebih bahaya daripada tak pandai baca buku. Macam Al-Quran lebih bahaya sebenarnya. Maka disuruh
agar mengerjakan sembahyang tadi, dan disuruh akan dia mendirikan berjemaah dan mendirikan sembahyang Jumaat, dan wajib pemerintah tadi suruh sembahyang jam berjumaat seperti yang disuruh oleh syarak. Maka disuruh sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Ada wabak, yang ada wabak tak payah, yang tak ada wabak tak apa. Pergilah, jangan sampai kosong terus. Kenapa? Sembahyanglah yang menurunkan rahmat Allah. Tapi kalau ada wabak, jangan pergilah, tak apalah, sebab ada wabak. Tiba-tiba yang tempat yang tidak ada wabak langsung, dan ternyata memang tidak ada selamat, maka itu pun jangan halang. Maka kerajaan mesti memastikan rakyat sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah. Rakyat mesti tahu tentang ilmu bab sembahyang, ilmu tentang sembahyang, yakni ilmu fardu ain. Maka dikata adalah ia daripada yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar. Segala yang mungkar, dan yang terlebih akhbar daripada segala yang kabair. Di antara perkara yang mungkar yang lebih mungkar, apa dia? Kerajaan membiarkan rakyat tak tahu bab sembahyang. Perkara ini maknanya besar, tapi yang lebih besar, yakni membiarkan rakyat itu jahil, tidak belajar ilmu agama. Dan terlebih ahfash daripada fahisyah. Maknanya lebih keji daripada segala yang keji, begitulah lebih kurang. Dan daripada segala yang muharamat, yang perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkufurkan, yakni menjadikan orang itu kafir, mengkufurkan orang meninggalkan sembahyang apabila dia meninggalkan sembahyang. Baik, dalam orang meninggalkan sembahyang ada dua. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang meninggalkan sembahyang itu dengan sebab juhud atau dengan sebab engkar lah. Dia engkar, yakni dia meninggalkan sembahyang kerana dia menolak kewajipan sembahyang. Satu. Yang kedua, dia meninggalkan sembahyang dalam keadaan tidak menolak kewajipan sembahyang. Yang menolak kewajipan sembahyang tak ada uzur-uzur. Kenapa tidak sembahyang? Dia kata sembahyang tak wajib bagi saya. Saya tak nak sembahyang sebab benda itu tak wajib bagi saya. Pada pandangan saya, sembahyang itu tidak wajib. Hukum dia kafir. Kalau orang yang berkata gitu, maknanya, kafir rupanya, saya tak tahu. Walaupun kamu tidak tahu, sebab kamu bukan duduk di tempat yang tidak ada orang belajar agama. Kamu bukan duduk dalam jungle, hutan. Bukan duduk dalam hutan. Kamu bukan duduk dengan tempat yang jauh pada ulama. Maka kejahilan dalam keadaan sekarang ini, kejahilan kerana tidak tahu, tidak diuzurkan. Tidak diuzurkan. Tetap berdosa. Kecuali yang pertama, dia baru masuk Islam. Yang kedua, di tempat dia tak ada orang, tak ada ulama, tak ada ustaz, tak ada orang yang mengajar kat dia. Yang ketiga, maknanya mungkin orang tu ada nak mengajar kat dia, tapi dia musyakkah nak pergi. Payah sangat maknanya. Sebab apa? Ia yang duduk dalam hutan. Ulama kena tobek keluar bro. Jadi tak kira lah apabila jauh dengan ulama, dan dikatakan bahawa ataupun dia baru masuk Islam, maka peringkat itu mula-mula itu dimaafkan. Setelah dia belajar, maka tidak lagi dimaafkan. Dalam keadaan macam itu, orang tinggal sembahyang ada dua. Yang pertama, kenapa tak sembahyang? Sembahyang tak wajib lah bagi dia. Bagi saya rasa tak wajib, kafir. Waliyazubillah. Yang kedua, kenapa tak sembahyang? Allah malas nak sembahyang. Letih nak sembahyang. Maknanya kita angkat barang. Jadi kadang-kadang doa nak sembahyang. Rehat-rehat, tengok-tengok. Akhirnya malas sembahyang. Maka kenapa tidak sembahyang? Jawapannya kerana malas. Sembahyang wajib tak? Sembahyang tu memang wajib tapi malas nak buat. Maka tak kafir. Hukum dia apa? Hukum dia fasik. Hukum dia fasik saja. Maka mana-mana oleh kerana fasik pun bahaya juga. Daripada pasif boleh lama-lama jadi kafir. Daripada biasa-biasa tinggal, akhir kali membiasakan tinggal, akhirnya tinggal itu maknanya tidak jadi, menganggap perkara itu tidaklah berat. Akhirnya dia kata, tak apalah sembahyang tu tak wajib. Maka kafir dia.
Waliyazubillah. Oleh kerana perkara ini boleh membawa kepada kufur, maka kerajaan kena ambil berat supaya rakyat tahu bab sembahyang. Tahu bab sembahyang. Baik. Lalu dikatakan lagi, perjanjian kita antara kita dengan mereka, iaitu sembahyang. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia telah jadi kafir. Waliyazubillah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ini masyhur hadis ini. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia telah kafir hal keadaannya nyata. Secara terang-terang jadi kafir bila dia meninggalkan sembahyang. Mula malas, akhirnya biasa tinggal, akhirnya kata tak apa, tak sembahyang tak apa, jatuh kafir. Maknanya kenapa? Kerana sudah menganggap benda itu macam tak wajib dah. Bila kerana meninggalkan sembahyang, faqad kafara jihara, maka dia terang-terang menjadi kafir. Maka bagaimana kafara jihara? Faqad kafara, dia telah jadi kafir. Kafara ni kafir. Tapi kafara ini, kafir di sini ada dua pandangan juga. Satu dia panggil kafir, dia panggil kafir akidah, terkeluar terus dari Islam. Kerana pegangan, akidah ni pegangan, kerana dia pegang bahawa sembahyang sudah tidak wajib dah. Tidak wajib dah. Bahkan malu pula sembahyang. Malu nanti orang kata lebarlah kita, mu ni sembahyang juga jadi gitu. Jadi malu nak sembahyang. Akhirnya menganggap sembahyang sudah tidak wajib. Bila datang dalam fikiran dia, dalam pegangan sembahyang sudah tidak wajib, maka jadi kafirlah dia. Waliyazubillah. Dan satu lagi, dia ini tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang, tapi tanya tak, wajib tak wajib? Wajib, tapi maknanya pasal berat je nak sembahyang. Maka kafir juga. Hukum kafir juga. Tetapi kafir ini dipanggil kafir nikmat. Kufur nikmat. Maka maknanya apa? Maknanya orang tinggal sembahyang ni kafir sungguh. Faqad kafara jihara. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, dia telah menjadi kafir terang-terangan. Maka dua-dua jadi kafir. Hanya satu dia panggil kafir akidah, satu dia panggil kafir nikmat. Kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu fasik. Fasik juga. Maka bahaya dalam keadaan macam itu. Oleh kerana itu kerajaan wajib. Kerajaan wajib buka kelas fardu ain percuma. Bab sembahyang, mana-mana masjid diwajibkan mesti ada bab solat. Tidak boleh masjid yang tidak mengajar tidak ada bab solat. Begitu. Kena ambil berat. Kena buat kelas fardu ain. Kemudian di sekolah-sekolah mesti wajib. Di universiti pun wajib juga, kena mengetahui. Kira walaupun dia belajar tinggi, tapi bagi apa tinggi pun? Kalau belajar tinggi, ambil bagi apa? International trading. Perniagaan antarabangsa. Masya Allah, dengar takut. Ambil kos apa ni? Saya international trade. Perniagaan antarabangsa. Cuba buku semayang dia berapa? 41. Dah terlalu cerdik, tinggi sangat. Jadi nak bagi tahu, dalam keadaan macam itu kena belajar bab-bab solat. Baik. Dan dalam hadis yang lain pula, man taraka salata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, sesungguhnya telah lepaslah ia daripada janji Allah. Allah berlepas diri. Daripada janji Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang meninggalkan sembahyang, Allah tak akan ambil berat dia. Segala janji-janji yang baik tidak akan diberi pada dia. Janji syurga ke, janji apa-apa ke. Kerana apa? Sembahyang itu adalah amalan yang paling penting sebenarnya. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang, dan lagi sabda Nabi SAW, man hafaza, ini bagus, man hafaza ala salah, sesiapa yang memelihara akan sembahyang, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah.
Barang siapa memelihara ia akan sembahyang. Sudah dibaca dah minggu-minggu lalu dalam kitab ini. Orang yang jaga sembahyang ni orang yang macam mana? Orang yang jaga sembahyang dia jaga yang pertama luar pada sembahyang. Apa dia luar pada sembahyang? Luar pada sembahyang dia jaga. Yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua dah siap-siap dengan wudu. Yang ketiga dengan pakaian yang bersih. Yang keempat dengan niat yang benar ketika mana nak mengerjakan solat tadi. Maknanya kemudian menjaga sembahyang awal waktu. Itu maknanya. Kemudian menjaga sembahyang lagi, menjaga sembahyang di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang menjaga kesempurnaan sembahyang seperti menjaga rukun sembahyang yang dengan secara baik, menjaga sunat-sunat sembahyang. Sunat-sunat sembahyang dan juga dalam waktu yang sama berusaha untuk mendapat kekhusyukan di dalam sembahyang. Siapa yang menjaga sembahyang ini? Siapa yang menjaga sembahyang, memelihara ia atasnya, atas sembahyang tadi, dia barang siapa yang tiada yang atas man hafaza, barang siapa yang memelihara sembahyang, menjaga sembahyang adalah bagi ia nur cahaya dan juga burhan ni yakni petunjuk dan juga najatan kelepasan hari kiamat. Sebab itu bila satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah boleh kenal bagaimana Rasulullah mengenal umatnya di negeri akhirat? Bagaimana Rasulullah kenal umat dia? Seramai-ramai manusia yang pernah duduk di atas muka dunia ini dibangkitkan di padang mahsyar. Bagaimana Rasulullah mengenali umatnya? Rasulullah boleh kenal? Boleh kenal. Melalui apa? Melalui cahaya-cahaya yang ada pada tubuh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana dia mengambil wuduk, maka tempat yang kena wuduk itu bercahaya, wajah bercahaya. Dan bila dia semayang, wajahnya bercahaya. Tapi kalau tak semayang, wajahnya gelap. Yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Maka satu hari Allah Ta'ala ini mencahayakan wajah orang dan Allah Ta'ala menggelapkan wajah orang. Maka mana orang yang gelap dapat gelap tadi? Bagaimana wajah orang terjadi cahaya dekat negeri akhirat? Cahaya dekat negeri akhirat dengan sebab ketika mana dia berada di atas muka bumi, dia menjaga sembahyang. Kalau boleh, bukan jaga sembahyang wajib je, sembahyang sunat pun jaga jugalah. Tarawih pun kena jaga. Maknanya buat 8 tembur lari, nak 20 baru mari. Maknanya mari pula boleh makan moreh pula. Maknanya jadi dalam keadaan tu kena jaga belaka. Boleh. Kemudian dalam hadis yang lain, man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay ibn khalaf. Oh bahayanya. Dengar nama takut dah. Apa maksudnya? Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tiada memelihara atasnya, atas sembahyang, dia tak jaga sembahyang, maka dia tidak lam takun lahu nuran, dia tidak ada cahaya. Dekat negeri akhirat duduk dalam keadaan gelap. Duduk dalam keadaan gelap, dan tidak ada burhan, tidak ada petunjuk, tidak ada jalan kelepasan. Dan tidak ada kelepasan daripada azab api neraka, dan adalah pada hari kiamat. Oleh kerana dia tak jaga sembahyang, maka dia sana bersama dengan Fir'aun wal-iyazubillah. Kenapa dia tak jaga sembahyang? Kerana dia sibuk dengan pangkat dia, duduk dengan Fir'aun. Maknanya, kenapa dia tak sembahyang? Dia sibuk dengan harta, duduk dengan Qarun. Dia dengan Qarun dia. Kenapa dia tak sembahyang? Dia duduk dengan apa dia? Jawatan-jawatan dia, duduk dengan Haman. Begitulah. Maka duduk dia dengan Fir'aun, duduk dia dengan Qarun, duduk dia dengan Haman, duduk dengan Ubay ibn Khalaf waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Maka sesungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Jaga-jaga. Orang tinggal sembahyang boleh jatuh kafir. Tadi kita bicara dah, memang kafir lah orang tinggal sembahyang. Hanya beza, hak tu kafir akidah, hak tu kafir nikmat. Kafir tetap kafir. Hanya kafir akidah, kafir nikmat.
Maknanya, tetapi bila dia sudah biasa meninggalkan sembahyang, dibimbangi mati dalam keadaan kufur. Kenapa? Kerana apabila saja dia nak wafat, maka ketika itu syaitan akan berusaha mencabut iman dia. Maka iman itu tidak akan berjaya dicabut oleh syaitan, oleh iblis ketika itu, kerana apabila orang itu ada penjagaan dia. Melalui apa? Melalui solat. Kalau dia jaga solat dia, insya-Allah iman tak tercabut dengan izin Allah. Baik. Maka dalam keadaan macam itu, kufur meninggalkan sembahyang, dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan juga salaf yang saleh, salafus saleh, orang terdahulu yang saleh, hingga berkata setengah mereka itu. Apa kata mereka ni? Siapa? Berkata para sahabat, berkata orang salafus saleh. Tiada ku dengar sahabat berkata pada suatu daripada segala amal, jika meninggalkan akan dia jadi kafir melainkan solat. Sahabat aku dengar, katanya para sahabat berkata, mendengar juga daripada seorang salafus saleh, ada satu amalan, tak ada amalan kalau tinggal jadi kafir kecuali sembahyang. Kecuali sembahyang. Maknanya apa? Kalau dia tinggal bab lain tu payah pergi nak jatuh kafir. Tapi dia tidak ada amalan yang menyebabkan orang tu jatuh kafir kecuali meninggalkan solat. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata para sahabat. Dan kata siapa lagi? Kata salafus saleh. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Maka takut olehmu. Kemudian, maka takut pada meninggalkan sembahyang. Kamu kena jaga ni. Takut. Kerana apabila tercabut iman, jatuh kufur dia. Bila jatuh kufur, azab selama-lama. Tidak ada penghujung. Selama-lama kafir. Bahaya sangat kafir ni. Selama-lama. Maka jatuh kufur dengan sebab tinggal sembahyang. Kerana orang tinggal sembahyang, lama-lama dia anggap sembahyang tu biasa, tak ada apa. Lama-lama lagi dia anggap sembahyang tu jadi macam tak wajib. Di situlah jatuh kafir. Setelah menganggap sembahyang itu sudah tidak wajib. Walaupun kita belajar, orang tinggal sembahyang tak jatuh kafir. Orang tinggal sembahyang tak jatuh kafir, jatuh fasik. Sebab kita ambil, walaupun kata faqad kafara jihara, dia terang-terang jadi kafir, memang kafir dah orang tinggal sembahyang. Hanya dua je, kafir akidah ke kafir nikmat. Kafir dia tak kafir, hanya kafir nikmat. Oh, kafir nikmat tu fasik. Oh, selamat lagi. Ya, mula-mula kafir nikmat, kufur nikmat. Lama-lama dah jadi biasa tinggal sembahyang, akhirnya menganggap sembahyang macam tak wajib dah. Akhirnya menganggap tak sembahyang, tak apa. Di situ jatuh kafir. Waliyazubillah. Maka jaga-jaga. Maknanya ramai orang tidak sembahyang. Jadi tugas kita lah, kalau kita belajar, kita ajaklah kawan-kawan kita. Maknanya yang tidak sembahyang agar sembahyang. Maka takutlah olehmu, kemudian maka takutlah pada meninggalkan sembahyang atau meninggal sesuatu daripadanya. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka sesungguhnya binasalah engkau. Kalau kamu tak jaga sembahyang ataupun kamu tak rasa takut tentang sembahyang ini, akhir sekali binasalah. Binasa. Maka setengah daripada orang yang binasa, dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Maka yang demikian itulah kerugian yang amat nyata sekali apabila tidak mengambil berat tentang solat, tentang sembahyang. Dan demikian lagi wajib atas kita, bahawa wajib, bukan sunat, wajib atas kita bahawa keraskan kepada ahli keluarga. Dalam bab lain tak apalah. Dalam bab lain isteri nak marah kita pun tak apa. Dalam bab sembahyang kita kena marah dia. Bukan belajar mari balik-balik lagi marahlah ke, bukan. Bukan maknanya kalau nak tegas suami ni, kalau tegas bab ibadat saja. Kalau dak tegas bab lain tak apalah. Dinding warna biru lah raya ni, dak warna hijau. Saya kata biru ikut anda bawa. Mana kita kalau gitu tak apa. Tapi dalam bab sembahyang boleh. Kita kena tegas dalam bab sembahyang. Maka dikata wajib atas kita, yakni suami-suami ataupun lelaki, bahawa kita keraskan atas ahli keluarga, yakni atas isteri, dan juga atas anak. Jangan sampai anak tidak sembahyang. Kalau anak tidak sembahyang, wajib ayah ngamuk. Begitu. Ini terbalik, anak ngamuk ayah tak sembahyang.
Jadi nak kata ke mana? Wajib maknanya keraskan dia, suruh dia. Wastabi 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salah wastabi 'alaiha. Kamu suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang dan kamu kena sabarlah. Dulu ada budak belah pada yang kerja kecil. Ayah dia tak sembahyang. Kalau kita kata balik pergi khabar ayah tak sembahyang sunat ke? Ya tak apa anak dia. Nampak mana? Maka senang je. Kata okey sekarang ni kita ni nyanyi-nyanyi tak pandai. Nyanyi tak pandai. Suara sudah ada lalu jadi anda nyanyi. Kinilah belajar. Maka budak ni kita ajar nasyid. Belajar ikut ni, ikut nasyid. Sepohong kayu daunnya rimbun. Lebat buahnya serta bunganya. Macam mana? Dah ingat dah ayat. Sepohong kayu daunnya rimbun. Lebat buahnya serta daunnya. Lepas tu? Macam mana? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tolong nyanyi depan ayah. Nyanyi depan ayah. Nyanyi depan ayah. Dia balik nyanyi ayah je dipandang telinga. Ustaz ajar nasyid kata dia. Dia pun balik. Jadi itu cara nak tegur. Nak tegur. Lepas tu dia ajar ayah nyanyi sekali. Ayah dia kata macam kata kat aku. Maknanya. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya memang kena bagi tahu bahawa apa dia ni kena ajarkan anak ahli keluarga. Dan orang yang di bawah, termasuk orang yang di bawah mana? Kalau majikan, orang pekerja dia. Pekerja dia. Majikan mesti pastikan. Kita pernah pergi kedai. Kedai ni kedai Cina. Masa tu nak beli panggil Thai. Nak tak ditapur itu pun cari Thai. Kita pun pergi kedai sini. Dia pun tak kenal kita. Dia tengok kita pakai jubah serabang, orang lain tak jadi, tok guru kok jadi. Tiba-tiba dia begitu ya. Lepas tu dia bagi tahu. Dia kata dia panggil kita ustaz. Dia Cina. Dia kata orang kerja saya mayam lah ke ustaz. Tengok tu. Cina tu dia punya kerja, orang kerja saya mayam lah ke. Saya buat surah sebelakang suruh mayam. Sampai satu masa dia suruh pokok dia, tu pekerja dia semayang. Bagusnya. Yang tak bagus, dia tak semayang. Dia tak okey. Kenapa suruh apa? Suruh budak-budak semayang. Suruh semayang tu. Saya kalau masuk sama tu, saya suruh budak semayang. Saya suruh semayang. Dia kata budak semayang bagus juru. Dia kata budak semayang ni juru. Sebab tu dia nak pekerja. Dia Cina. Dia kalau kerja dia tanya membayar tak? Maknanya nak temu dia mayang tanya dia. Maknanya siapa kerja dia. Sebab apa dia kata pengalaman dia budak kerja yang semayang tu juru. Hanya dia je dok juru dok mayang. Dia je dok mayang. Dalam bagaimana? Maka dikatakan bahawa suruh orang yang di bawahnya. Maknanya di bawah hukum kita, di bawah pemerintahan kita. Mendirikan semayang, suruh mendirikan semayang, dan jangan kita tinggalkan bagi mereka uzur pada meninggalkan semayang. Jangan tinggalkan dia. Jangan terima keuzuran dia tak semayang. Kecuali budak-budak. Jangan lebat lalu 4 tahun pedah dak semayang. Dia kecil sangat, dak siapa masuk dia tak apa ajar. Bahkan kata guru kita budak-budak kecil upah lah apa. Siapa semayang subuh, beri coklat, bangun tangan ya subuh. Maknanya siapa mayang subuh upah suria. Upah mayang manusia. Maknanya tak apa budak-budak kecil nak beri latihan dia. Tetapi sampai masa suruh dia sembahyang. Maka jangan kita tinggalkan bagi mereka uzur daripada meninggalkan dia, dan orang yang tiada mendengar dan mengikut maka hendaklah kita takutkan dia. Kalau tak dengar tu kita takutkan dia. Takutkan dia. Tak kira kata nak bedah ke, nak katak ke, dan semua kita takut dia. Dan kita marahkan atas mereka tu, sangat-sangat marah. Sangat-sangat marah. Mana kalaulah dia tidak mengerjakan solat, dia tidak mengerjakan sembahyang. Dan sangat kita kuatkan mereka itu. Dan bencikan seperti kita marah mereka tu. Marah-marah sungguh. Kena kita tak sembahyang. Baru ya ayah. Dia kejar anak dia dulu, dia kejar pergi mari tanya, "Bapa?
Orang hantar tuition, tak pergi tuition. Oh, tak pergi tuition je. Maknanya ingat ke kerja kerana tak mayang. Rupanya pergi tuition je. Marahnya ayah, marah sungguh lah. Jadi nak bagi tahu, sungguh-sungguh dia. Dan bencikan seperti kita marah mereka itu jika ia membinasakan harta kita. Marah macam mana? Marah macam dia membinasakan harta kita. Makna kalau dia membinasakan harta kita, marah. Baru balik kereta, baru pergi kereta plastik. Anak mari toreh-toreh dekat dia. Kerana kat itu marah ayah. Marah saja tu marah sungguh. Marah lagi kalau anak tak sembahyang. Patutnya begitu. Dan lebih lagi pula kita engkar akan mereka itu kerana Allah. Kerana Allah. Kerana marah maknanya sebab marah dia engkar perbuatan dia, kita tak setuju perbuatan dia, kita marah kerana Allah. Kerana dia tidak mengerjakan sembahyang. Maka jika tiada kita kerjakan demikian itu, seperti kita marah-marah itu, kita tak marah pun dia. Dia tak sembahyang pun tak rasa, kita tak suruh pun, kita tak ambil berat pun, jerkah pun tak. Maknanya, maka adalah kita jumlah daripada orang yang mempermudahkan agama. Orang yang tak ambil berat agama, mempermudahkan agama dan memudahkan tuntutan Allah dan suruhan Allah. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya dan tiada memberi bekas suruhnya, maka diseksa akan dia. Kalau kita suruh dia tak mau ikut, kemudian kata-kata tak beri kesan, boleh seksa. Maksudnya apa? Boleh pukul dia, boleh bedah dia. Maknanya. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, maka nak kita suruh jauh daripada kita dan halau akan dia daripada kita. Begitu dalam kitab ni kata. Kalau semayang dia suruh semayang habis dah semayang tambah dah, kita jangan makan. Tamu makan, kawan dia belanja makan. Maknanya tak jadi benda kau, maka halau dia daripada rumah. Ini dalam kitab ni kata ni. Dalam kitab ni kata. Tapi dalam kitab Wisyawu Afrah dia kata apa? Dia kata jangan biar. Dia sebut lebih maksud sama. Dalam kitab Wisyawu Afrah dia kata jangan ada dalam rumah kamu orang tak semayang. Kerana bila ada dalam rumah orang tak semayang, maka dalam rumah kata rumah tu lanat. Habis orang dalam rumah lanat. Yang mayang pun kena lanat. Rumah pun laknat, atap marah, dinding marah, latar marah, lapu Kalimantan marah, kipas marah. Gitu. Dia kata dalam kitab tu semua rumah tu marah, laknat. Bukan dia laknat orang tak semayang, orang yang semayang dalam rumah tu pun dia laknat habis bila dalam rumah ada orang tak semayang. Maka dalam kitab ni dia kata apa? Halau dia kalau dia tak semayang. Boleh? Begitu. Maka bahawasanya ia syaitan. Baru nak bukti tengok ayat ni sudah sama balik. Maka kenapa? Kerana bahawasanya ia syaitan. Apa maksud syaitan? Maksudnya dia tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan sama sekali. Dia tiada berkat. Sikit kan? Dia tiada berkat beserta kita dengan mereka itu. Tak ada berkat pun hidup dengan kita. Kita pun tidak boleh ambil berkat. Sabit dia pun kita pun hilang berkat. Kita pun tidak ada keberkatan. Dan haramlah kita berkasih. Kita tak boleh kasih pada dia, suka pada dia. Kena benci dia sebab dia tak semayang. Kita pun dah akad suruh-suruh dia pun dia tambah semayang. Dan tak boleh juga bersekedudukan. Iaitu satu rumah dengan dia. Serta mereka itu. Bahkan dalam kitab ni kata, bahkan wajib kita seteru dengan dia. Seteru dengan siapa? Seteru dengan orang tak semayang. Dan memutuskan daripada apa-apa yang kenalan dengan dia, kerana ia melawan hukum Allah dan hukum Rasul. Begitu orang dulu jaga sungguh agama. Orang dulu dia pegang sungguh dalam kitab maknanya. Jadi hari ni jaga-jaga. Alhamdulillah kalau keluarga kita sembahyang belaka, alhamdulillah. Pelajar-pelajar jangan ponten sembahyang sunat kalau boleh. Maknanya yang kita ni apa lagi jangan semua. Kalau tak semayang boleh pihak madrasah buang serta-merta 24 hours. Maknanya serta-merta kalau tak semayang. Boleh. Jadi kena jaga semayang dan jangan biarkan kawan kita tak semayang yang dia tidur gerak dia. Jangan tinggal semayang atas alasan sakit. Sakit sikit tak semayang. Jangan semayang ikut kemampuan kita. Boleh? Boleh insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.